Buletin 1.30 26 Februari 2019 bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama tengah hari ini, ambulans bawa wanita mengandung dirempuh SUV. PRK Dun Semenyih, anggota keselamatan dan pasangan mengundi awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah ambulans terbalik akibat dirempuh sebuah kenderaan utiliti sukan SUV di Kuching, Sarawak pagi tadi. Nahas berlaku di persimpangan lampu isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus di Kuching kira-kira jam 9.45 pagi. Difahamkan ambulans dalam perjalanan menghantar seorang wanita mengandung dari Kota Samarahan ke Hospital Umum Sarawak HUS. Setibanya di persimpangan lampu isyarat, sebuah SUV dari arah Jalan Green tidak sempat berhenti lalu merempuh bahagian tepi ambulans sehingga menyebabkan ia terbalik. Rakaman CCTV kejadian berkenaan turut tular di media sosial. Mangsa wanita mengandung berusia 40-an bersama pemandu dan penumpang ambulans kemudian dikejarkan ke HUS untuk mendapatkan rawatan. Difahamkan wanita terbabit dirujuk ke zon merah unit kecemasan hospital berkenaan untuk pemeriksaan lanjut. Seorang maut manakala 16 lagi cedera apabila sebuah bas yang membawa pekerja dari Malaysia dipercayai merempuh susur di Kompleks Immigration, Kompleks Kastam Immigration dan Kuarantin Tuas Singapura awal pagi tadi. Menurut laporan media Singapura, penguasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan berkata, lorong kenderaan berat yang menuju ke arah Republik berkenaan ditutup susulan nahas itu. Bas dan lori yang melalui lorong terbabit pula dilincungkan ke Malaysia menggunakan laluan di Tambak Johor. Pasukan Pertahanan Awam Singapura berkata pihaknya memberi respons kepada panggilan kecemasan berhubung kemalangan di 501 Jalan Ahmad Ibrahim itu pada jam 4.21 pagi. Mayat seorang individu ditemui manakala 16 lain yang cedera dikejarkan ke Hospital Besar Ng Teng Fong dan Hospital University National. Bagaimanapun belum dapat dikenal pasti mengenai warga negara semua mangsa terbabit. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Seramai 858 orang anggota daripada jumlah keseluruhan 951 orang pengundi awal pilihan raya kecil PRK Dun Semenyih mula menjalankan tanggungjawab mengundi hari ini. Mereka yang terlibat adalah pasukan polis Gerakan Am PGA serta pasangan yang mengundi di dua pusat mengundi iaitu Dewan Serbaguna Batalion 4 PGA Semenyih dan pusat mengundi di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Di Dewan Serbaguna Batalion 4 PGA Semenyih seramai 761 anggota dijadual membuang undi hari ini. Pusat pengundian dibuka seawal jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Semua 4 calon bertanding turun padang melawat di sekitar pusat undi berkenaan iaitu calon Pakatan Harapan Aiman Zainali, calon Barisan Nasional Zakaria Hanafi, calon Parti Sosialis Malaysia Nik Aziz Afiq Abdul dan calon bebas Kuan Chi Heng. Turut kelihatan meninjau perjalanan proses hari pengundian awal adalah pengerusi SPR Azhar Azizan Harun dan Setiausaha SPR Datuk Muhammad Ilyas. SPR turut memaklumkan jumlah keluar mengundi bagi hari undi awal PRK Semenyih setakat jam 1 tengah hari tadi sebanyak 64%. Tolong belakang, tolong buka laluan sikit media. Baik, untuk perkembangan lanjut PRK Dun N24 Semenyih, kita bersama Mas Zarif Zafri Abdul Aziz yang kini berada di IPPD Kajang. Baik, apa perkembangan terkini, Zarif? Baik, terima kasih. Proses pengundian awal bagi PRK Dun N24 Semenyih berlangsung sejak pagi tadi melibatkan seramai 858 orang daripada jumlah keseluruhan 951 orang melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal dan manakala bakinya iaitu 93 orang pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis telah pun mengundi secara pos. Seperti sedia maklum, proses pengundian ini berlangsung di dua pusat pengundian
pengundian, iaitu di sini seramai 97 anggota dan pasangan membuang undi, dan satu lagi di Dewan Serbaguna Batalion 4 PJA Semenyih, di mana di situ pula seramai 761 orang anggota polis PJA dan bersama pasangan mereka. Baik, setakat jam 1 tengah hari tadi, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan peratusan semasa bagi pengundi yang telah keluar mengundi telah pun meningkat daripada 45% pada jam 11 pagi kepada 56% pada jam 12 tengah hari tadi. Baik, bagi mengetahui perkembangan di sini bersama saya Ketua Tempat Mengundi Abdul Muttalib Hasmam. Baik Tuan, terima kasih. Tuan, boleh ceritakan sedikit berapa jumlah pengundi yang sudah keluar mengundi dan tinggal berapa lagi yang untuk keluar mengundi? Setakat ni yang dah keluar mengundi dalam 91 orang, yang belum mengundi lagi 6 orang. 6 orang dah daripada pengundi itulah. Setakat ni lah, hampir jam lepas masa pukul 12 tadi lah. Itu saja. Okey Tuan, bagaimana pula dengan daripada pagi tadi, daripada pintu dibuka dari jam 8 pagi tadi, bagaimana keadaan semasa? Adakah ada mempunyai insiden atau sebarang kejadian yang berlaku? Setakat pagi ni untuk pengundian awal ni tak ada lah yang berlaku, yang insiden yang tidak ada yang berlaku. Semua terkawal lah. Itu saja. Cuma yang ada yang berkursi roda tu? Yang berkursi roda tu ada seorang pengundi yang terlibat dalam kemalangan lah, yang tidak, yang tadi lah, polis trafik lah, bahagian trafik. Baik, terima kasih Tuan. Baik, seperti tadi juga pengerusi SPR Azhar Azizan Harun turun meninjau kira-kira jam 8.55 pagi tadi di pusat mengundi ini, dan selang beberapa minit kemudian iaitu Ketua Polis Selangor Datuk Mazlan Mansor juga turun meninjau di tempat mengundi ini. Baik, apa yang saya boleh kongsikan di pusat mengundi di Discrest Room IPP di Kajang ini, keadaan sedikit lengang apabila ramai pengundi awal sudah keluar awal daripada awal jam 8 pagi tadi. Dan pusat mengundi ini akan tutup jam 2 petang ini. Dan dalam perkembangan lain, SPR juga menjangkakan 70% pengundi akan keluar mengundi pada hari pengundian sebenar pada 2 Mac depan. Baik, itu saja laporan yang saya boleh kongsikan pada ketika ini. Kita kembali dahulu ke Seri Pentas. Baik, terima kasih untuk laporan itu tadi. Sementara itu, bagi mengetahui butiran terkini di satu lagi pusat pengundian awal PRK Don Semenyih, kita terus bersama Syahira Izzati Yaakob di Dewan Serbaguna Batalion 4 PJA Semenyih. Baik, silakan Syira. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas di Seri Pentas sekali lagi dari Dewan Batalion 4 PJA Semenyih sempena dengan hari pengundian awal PRK 24 Don Semenyih. Dan untuk pengetahuan anda, setakat jam 12 tengah hari tadi, peratusan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, peratusan yang telah pun keluar mengundi adalah sebanyak 56%. Baik, untuk pengetahuan anda, di Dewan Serbaguna Batalion 4 ini seramai 761 anggota dijadual membuang undi hari ini. Dan seawal jam 8 pagi tadi juga, para anggota lengkap beruniform kelihatan sudah mula beratur dan menunggu giliran untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing bersama pasangan masing-masing. Baik, ingin saya kongsikan sepanjang proses mengundi berlangsung dari jam 8 pagi tadi, kelihatan barisan calon-calon bertanding turun padang untuk melawat pusat mengundi dan juga berjumpa dengan para pengundi. Mereka pastinya adalah calon Pakatan Harapan Aiman Zainali, calon Barisan Nasional Zakaria Hanafi, calon Parti Sosialis Malaysia PSM Nik Muhammad Afiq, dan juga calon bebas Kuan Chi Heng atau lebih dikenali sebagai Uncle Kentang. Baik, turut kelihatan di Dewan ini juga adalah sekitar jam 10 pagi tadi adalah pengerusi SPR iaitu Azhar Azizan Harun, Setiausaha SPR Datuk Muhammad Ilyas, dan juga Ketua Polis Kajang Assistant Commissioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof. Baik, untuk pengetahuan penonton Buletin 130, saya dan juga kru masih lagi berada di sini, dan pusat pengundian ini juga dibuka dari jam 8 pagi sehingga jam 5 petang nanti. Jadi kepada anda yang mungkin merupakan pengundi awal hari ini, jadi pastikan anda turun untuk menunaikan tanggungjawab anda. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Untuk itu kita kembali bersama rakan setugas di studio. Silakan.
Baik, terima kasih atas laporan itu. Dan dua ahli baru Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan tugas hari ini. Mereka adalah pensyarah Undang-Undang Universiti Malaya Dr. Azmi Sharom dan Fellow Kanan Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa UKM Profesor Madya Dr. Faizal S. Haziz. Ini menjadikan SPR kini mempunyai 6 ahli termasuk pengerusinya Azhar Azizan Harun. Tambah Dr. Azmi Sharom akan bertugas sebagai timbalannya, manakala Profesor Madya Dr. Faizal adalah seorang daripada 5 ahli Suruhanjaya itu. Cadangan pembinaan klinik kesihatan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menunjukkan satu reaksi positif kerajaan dalam mendengar suara rakyat Semenyih. Calon Pakatan Harapan Aiman Zainali berkata beliau menyambut baik cadangan berkenaan dan masih ada peluang untuk mengetengahkan pembinaan hospital khusus buat warga DUN berkenaan. Itu perkara yang baik apabila mereka mula mendengar suara daripada rakyat Semenyih. Kita bermula dengan mungkin daripada klinik kesihatan, kemudian mungkin ada peluang lagi kita akan cuba kedepankan hal hospital juga nanti. Kita akan perjuangkan kerana itu adalah salah satu keperluan yang diperlukan oleh rakyat Semenyih. Jadi ini adalah satu perkembangan positif lah bagi rakyat Semenyih. Aiman yang sedikit lewat tiba di pusat mengundi memaklumkan pihaknya menghadapi sedikit masalah teknikal. Ujar Aiman setakat ini pihaknya telah menyantuni lebih daripada 70% pengundi dan beliau akan lebih agresif turun berjumpa pengundi menjelang hari pengundian kelak. Sepanjang berkempen, beliau bertegas untuk memperjuangkan pembinaan Hospital Semenyih meskipun cadangan itu sebelum ini dikatakan belum ada kewajaran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Bandar Seri Begawan untuk lawatan rasmi selama 2 hari ke Brunei. Pesawat khas Tentera Udara Diraja Malaysia RMF 426 yang dinaiki Datuk Seri Dr. Wan Azizah mendarat jam 10.53 pagi. Hari ini Datuk Seri Dr. Wan Azizah antara lain akan menghadap Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dan disusuli menghadap isteri Sultan Brunei Darussalam Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah. Beliau kemudian akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Belia dan Sukan Brunei Darussalam yang juga Menteri Bertanggungjawab di Jabatan Pembangunan Masyarakat Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Abidin. Esok, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dijadual menghadiri sesi perbincangan meja bulat dengan 40 pemain industri dan wakil perniagaan Brunei Darussalam. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam mengecam kenyataan Setiausaha Agong Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz yang disifatkan berniat mencetuskan kebencian perkauman. Suhakam berkata kenyataan beliau dalam satu ceramah di Semenyih baru-baru ini juga dianggap bertujuan mencetuskan perasaan tidak puas hati bagi tujuan memenangi pilihan raya kecil Semenyih. Pengerusi Suhakam Tan Sri Razali Ismail berkata demikian dengan merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Nazri berhubung pelantikan Ketua Hakim, Peguam Negara dan Menteri Keuangan dari kalangan bukan kaum Melayu. Tan Sri Razali berkata tiada sebarang peruntukan undang-undang jawatan itu perlu diisi seseorang berbangsa Melayu. Tambahnya, pelantikan jawatan atas pertimbangan kerajaan demi kepentingan rakyat terdiri daripada pelbagai bangsa. Malah pandangan lapuk terhadap perkauman. Kerajaan Kedah mengarahkan operasi semua feri penumpang syarikat Dragon Star Shipping Sendirian Berhad digantung serta-merta susulan insiden sebuah ferinya terbakar petang semalam. Arahan dilaksanakan Jabatan Laut itu bagi membolehkan siasatan punca kebakaran serta aspek prosedur operasi standard SOP perkhidmatan syarikat feri berkenaan. Kita akan perhalusi dengan secara halus supaya jika benar ada dakwaan-dakwaan yang dikenakan terhadap syarikat feri ini, kita mungkin tidak teragak-agak untuk sebut dengan Kementerian Pengangkutan untuk menghentikan operasi ini. Itu pun bergantung kepada semua laporan-laporan yang kita akan kaji. Trip yang pertama untuk hari Katanya penggantungan sementara operasi feri syarikat itu membabitkan semua laluan antara Pulau Langkawi ke Jeti Kuala Kedah dan Kuala Perlis. Ujarnya ketika ini siasatan forensik turut mengambil masa antara 3 ke 4 hari sebelum keputusan diambil sama ada feri syarikat dibenarkan beroperasi semula atau sebaliknya. Dalam kejadian kira-kira jam 2.45 petang semalam, 52 penumpang
penumpang feri Dragon Star 1 berhadapan detik cemas selepas feri itu terbakar. Insiden berlaku kira-kira 5 minit sebaik kapal itu bertolak dari terminal feri Langkawi menuju ke Kuala Perlis. Kebakaran dipercayai bermula dari bahagian enjin kapal. Polis mengesahkan laporan bedah siasat kedua Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Sendirian Berhad Allahyarham Nazrin Hassan telah diperoleh pada minggu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, susulan perkembangan terbaru itu pihaknya telah merujuk semula kertas siasatan tersebut kepada Pejabat Peguam Negara pada Jumaat lalu. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan polis masih menunggu keputusan lanjut daripada Peguam Negara untuk langkah seterusnya. Nazrin meninggal dunia dalam kebakaran di rumahnya di Petaling Jaya pada 14 Jun lalu selepas telefon bimbit miliknya dikatakan meletup. Bagaimanapun, 2 bulan kemudian polis mengklasifikasikan kes itu sebagai kes bunuh selepas siasatan bomba mendapati ada kesan petrol di tempat kejadian. Kita ke laporan dunia. Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu membuka sesi utama tahunannya dengan isu berkaitan pembersihan etnik Uyghur di Xinjiang. Antara yang menyuarakan kebimbangan, Turki dan Britain sekaligus menggesa Beijing melindungi kebebasan agama dan identiti budaya etnik itu. China menafikan tuduhan layanan buruk dan menganggap kritikan dalam majlis PBB itu adalah campur tangan terhadap kedaulatannya. Seperti sebelumnya, China kembali menekankan bahawa kem itu adalah kemudahan pendidikan semula di mana latihannya telah berjaya menghentikan serangan militan dan pemisah Islam. Britain adalah satu-satunya negara menyertai Turki dalam membangkitkan isu itu ketika majlis berlangsung. Menteri Luar Iran Muhammad Javad Zarif mengumumkan peletakan jawatan menerusi laman Instagramnya tanpa penjelasan lanjut. Bagaimanapun, peletakan jawatan diplomat tertinggi Iran itu akan berkuat kuasa selepas Presiden Iran Hassan Rouhani menerima peletakan jawatan itu. Muhammad Javad Zarif berkhidmat dengan Kementerian Luar Kerajaan Rouhani sejak Ogos 2013. Beliau pernah mengetuai rundingan nuklear pada 2015 namun berdepan kritikan daripada penyokong kuatnya sejak Amerika Syarikat menarik diri daripada perjanjian nuklear pada Mei 2018. Sementara itu di Washington, seorang jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata pihaknya memantau rapat keputusan peletakan jawatan Zarif. Bendahari Vatican Kardinal George Pell yang merupakan penasihat tertinggi kepada Ketua Gereja Katolik Pope Francis didapati bersalah atas dakwaan melakukan jenayah seksual ke atas kanak-kanak. Itu termasuk satu tuduhan berkaitan melakukan hubungan seksual dengan seorang kanak-kanak di bawah umur. Dia turut berdepan 4 tuduhan lain iaitu mempamerkan pelakuan tidak senonoh yang berbau seks di hadapan kanak-kanak sekitar tahun 90-an. Keputusan mengejut itu memburukkan lagi imej institusi Gereja Katolik. Pell merupakan pegawai paling senior Gereja Katolik yang disabitkan bersalah atas tuduhan jenayah seksual masa lampau. Sukan, kami mulakan dahulu dengan kejohanan olahraga para dunia di Emirat Arab Bersatu UAE. Atlet olahraga para negara Afiq Ali Hanafiah berjaya mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa apabila memenangi pingat emas dalam acara 100 meter semalam. Afiq, 25 tahun, mengungguli acara 100 meter T11.12 selepas mencatat 11.48 saat di trek Dubai Club Stadium UAE. Walaupun masa itu masih belum cukup untuk mengatasi catatan terbaiknya 11.20 saat yang direkodkan pada peringkat saringan di Sukan Commonwealth Gold Coast lalu, catatan itu sudah cukup meninggalkan pelari pilihan dari Jepun Sunya Yamaji yang memenangi pingat perak yang ketinggalan 0.15 saat dan Luis Gonçalves dari Sweden berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat masa 11.73 saat. Sebagai rekod, ini kejayaan pertama Malaysia dalam acara 100 meter T11.12. Sebelum ini, Afiq pernah mengharumkan nama negara apabila memenangi pingat gangsa di Sukan Commonwealth 2018 dalam acara sama, selain memenangi emas di Sukan Sea Para Kuala Lumpur pada 2017.
Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Ahmad Faizal Muhammad Ramli dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN yang baru. Pengumuman pelantikan Ahmad Faizal itu dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman dalam media sosial rasmi Instagram Kementerian Belia dan Sukan. Ahmad Faizal, 41 tahun, menggantikan Dr. Muhammad Khairi Zawi yang memendekkan tempoh kontraknya pada 30 November 2018. Menurut Syed Saddiq, pelantikan itu adalah melalui proses secara terbuka dengan sesiapa sahaja boleh menghantar permohonan untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Beliau mempunyai pengalaman selama 18 tahun dalam bidang pengurusan dan berkelulusan ijazah sarjana pengurusan sukan dari Florida State University. Selain pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha Agung Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK) dan memiliki lesen jurulatih Futsal Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tahap 1. Setelah dilangsungkan selama sebulan menerusi saingan setiap hujung minggu, Karnival Sukan Ansara Malaysia yang menghimpunkan bekas-bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM menutup tirainya bagi edisi ke-19. Program Jalinan Perpaduan menerusi kesukanan ini sekali lagi mendapat sambutan memberangsangkan apabila merekodkan penyertaan keseluruhan seramai 8,000 mengambil bahagian acara-acara sukan yang dipertandingkan. Karnival Sukan Ansara edisi ke-19 dimulakan sejak 26 Januari lalu dan berakhir baru-baru ini dalam majlis penutupan disempurnakan oleh Dato' Amiruddin Hamzah, Timbalan Menteri Keuangan yang juga bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM. 23 jenis acara sukan dipertandingkan pada setiap hujung minggu membabitkan penyertaan 45 kontingen Ansara seluruh negara. Antaranya badminton, pingpong, bola sepak, golf dan juga larian yang menawarkan 88 pingat emas keseluruhan untuk direbut. Upacara penyampaian hadiah diakhiri dengan Ansara Kuala Terengganu dinobatkan selaku juara kontingen keseluruhan tamasya kali ini membawa pulang hadiah dan piala pusingan. Baik, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan Festival Chingye ke-149 yang disambut masyarakat berbilang bangsa di Johor Bahru malam tadi. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum.